Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah bangsa kita. Kali ini kami membawakan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dan kisah untuk kali ini ialah bagaimana Brunei kehilangan wilayah utara Sabah. Seperti apakah kisah ini? Jom, mari sama-sama kita saksikan apakah kisah sejarah bangsa kita untuk kali ini. Sabah terletak di sebelah barat laut atau hulu Brunei. Sabah telah menjadi sebahagian daripada Brunei sejak abad ke-15. Pada pertengahan abad ke-19, Sarawak diperintah oleh Brooke. Wilayah Sabah yang masih ada di Brunei akan tetap tidak tersentuh, tetapi tidak lama. Menjelang tahun 1865 dan 1878, tidak kurang dari 3 kumpulan dari 3 negara yang berbeza berusaha untuk menguasai bahagian utara wilayah Brunei yang masih ada. Kumpulan pertama adalah dari Amerika Syarikat. Hubungan Brunei dengan Amerika bermula lebih awal. Sebuah kapal perang Amerika, perlembagaan USS, tiba di Brunei pada tahun 1845 mencari perjanjian komersial dan hak eksklusif untuk simpanan arang batu di Brunei. Namun pada masa itu, Brunei masih mencari perlindungan Inggris dan tidak mahu meminta sokongan Amerika. Tetapi setelah serangan tentera laut Inggris pada tahun 1846 dan kehilangan Labuan, Brunei memutuskan bahawa ia perlu mencari kekuatan lain untuk menentang British. Pada tahun 1850, Brunei bersetuju untuk menandatangani perjanjian persahabatan dan perdagangan Amerika Syarikat Brunei ketika Joseph Blaster, seorang Amerika, mengusulkan perjanjian itu. Dia menjadi konsul jeneral Amerika pertama di Brunei. Namun di sebalik perjanjian itu, aktiviti komersial Amerika tidak berlaku sehingga tahun 1864. Pada tahun 1864, C.L. Moses dilantik sebagai konsul jeneral Amerika di negara Brunei Darussalam. Dia menandatangani perjanjian lain dengan Sultan Abdul Mumin dan memperoleh wilayah dari Sungai Sulaman ke Sungai Paitan. Kawasan ini terdiri daripada 21 kabupaten. Pajakan ini akan berlangsung selama 10 tahun yang merangkumi hampir keseluruhan Borneo Utara. Dia membayar 4.500 setiap tahun. Moses juga membayar tambahan 4.000 setiap tahun dan berjaya menyewakan kawasan tambahan dari Pangeran Temenggung, Pangeran Anak Hashim. Daerah-daerah itu termasuk dari Paitan ke Kimanis, termasuk 2 pulau, Balabak dan Palawan. Moses berjanji bahawa dia akan membawa keuntungan ekonomi serta membantu memulihkan hutang oleh China Steamship dan Labuan Company yang ketika itu menyewa tambang arang batu di Muara.
Sultan bahkan menyediakan bangunan konsulat kepada Musa, tetapi Musa gagal menunaikan janjinya. Dia menjadi tidak popular dengan Sultan dan perbalahan antara keduanya berkembang. Pada akhirnya, Musa membakar konsulat dan menyalahkan Sultan untuk mendapatkan pampasan. Tetapi siasatan pemerintah Amerika Syarikat membersihkan Sultan dan Musa segera kehilangan pekerjaannya tidak lama kemudian. Musa berangkat ke Hong Kong, di mana dia bertemu dengan W.J. Torrey. Torrey adalah seorang ahli perniagaan Amerika. Kedua-dua Moses dan Torrey menubuhkan syarikat baru yang dinamakan American Trading Company. Torrey pergi ke Brunei untuk berunding semula dengan Sultan. Dia dilantik sebagai raja tertinggi dan gubernur Sabah dengan gelaran Raja Ambong dan Merudu. Namun dalam mengembangkan Kimanis, Torres kehilangan banyak uangnya. Dia tidak dapat membayar Sultan jumlah yang dipersetujui untuk pajakan. Dengan Musa memindahkan haknya ke Torre, itu membolehkan Torre menjual semua haknya kepada Baron Gustav von Overbeck. Baron von Overbeck adalah konsul Empayar Austro-Hungaria di Hong Kong. Dia membeli hak konsesi di Sabah dari Torre. Kemudian Baron von Overbeck bersama dengan Alfred Dent dari Hong Kong menjalin kerjasama dan membentuk syarikat Dent. Pada tahun 1877, Baron von Overbeck mengunjungi Brunei untuk merundingkan sewa baru dengan Sultan Abdul Mumin. Yang terakhir bersetuju dan perjanjian ditandatangani pada tahun yang sama. Sultan Abdul Mumin melantik Baron von Overbeck sebagai Maharaja Sabah dan Raja Gaya, dan sandakan dan sebagai balasannya Baron akan membayar 12,000 setahun dan tambahan 3,000 kepada Temenggung. Untuk berada di pihak yang selamat, kerana Sabah juga dituntut oleh Sultan Sulu, Baron Overbeck merundingkan perjanjian dengan Sultan Sulu. Dia menandatangani perjanjian dengan Sultan Sulu dan bersetuju untuk membayarnya 5,000 setiap tahun. Sultan melantiknya sebagai Datuk Bendahara dan Raja Sandakan pada tahun 1878. Baron von Overbeck bagaimanapun menghadapi masalah kewangan, dia tidak mendapat sokongan daripada pemerintah Austro-Hungaria. Oleh itu, dia memutuskan untuk menjual bahagiannya kepada Alfred Dent pada tahun 1881. Alfred Dent kemudian berjaya mendapatkan piagam kerajaan untuk menubuhkan syarikat lain yang disebut Syarikat Borneo Utara Britain di London. William Hood Treacher dilantik sebagai Gubernur pertama Borneo Utara. Syarikat Borneo Utara British secara beransur-ansur menetapkan peraturannya atas wilayah yang dipajaknya. Mereka bahkan membeli hak wilayah lain yang tidak termasuk dalam pajakan asal dari pangeran dan bangsawan Brunei yang lain pada masa yang sama dalam pemberian piagam diraja. Pemerintah Inggeris mengambil bentuk kedaulatan
ke atas negara, terutamanya hubungan luar negerinya. Oleh kerana itu, kuasa-kuasa barat yang lain di kawasan itu segera mengambil minat baru di Borneo dan tanah Melayu. Namun orang Spanyol bersetuju untuk menguasai Inggris di Borneo Utara kerana Inggris menerima penguasaan Spanyol ke atas Kepulauan Sulu. Orang Jerman juga menerima penguasaan British ke atas Sabah kerana Inggris bersetuju untuk menerima penguasaan Jerman ke atas New Guinea. Orang Belanda yang berusaha menuntut sebilangan tanah berhampiran Sandakan pada tahun 1879, tetapi Syarikat Borneo Utara Britain membantahnya. Untuk menyelesaikan masalah, Belanda dan Inggris bersetuju untuk membahagikan Borneo menjadi kawasan British di utara dan kawasan Belanda di selatan, dengan Raja Brooke di Sarawak menjalankan kebajikan ekspansi. British tidak boleh mempunyai dua dasar yang terpisah untuk menahan satu sambil membenarkan yang lain. Kedua-dua ini dibenarkan untuk memulakan pertandingan untuk mendapatkan lebih banyak wilayah Brunei yang masih ada. Sarawak berjaya mendapatkan Baram dan kemudian Terusan dan Limbang, sementara Sabah berjaya mendapatkan Padas. Pada tahun 1888, Borneo Utara yang serupa dengan Brunei menjadi pelindung Inggris. Peraturan syarikat di Borneo Utara memberi impak terbesar terhadap pembangunan wilayah. Sistem pemerintahan tidak langsung dibentuk dalam pentadbiran Borneo Utara. Syarikat Borneo Utara British secara efektif memerintah hingga tahun 1942. Setelah lebih dari 60 tahun di Sabah, ketika Perang Dunia Kedua meletus, tentera Jepun menduduki Sabah sehingga dia dibebaskan oleh Angkatan Bersekutu pada tahun 1945. Selepas perang, Borneo Utara ditakbir oleh pentadbir tentera Inggris sehingga pemerintah sivil dipulihkan pada 15 Julai 1946. Pada tahun 1946, Sabah diletakkan di bawah mahkota Britain kerana syarikat Borneo Utara British tidak mampu membina semula Sabah setelah kehancuran perang. Kemusnahan ibu kota Sandakan dengan pengeboman sekutu begitu lengkap sehingga Jesselton, iaitu sekarang Kota Kinabalu, dipilih sebagai ibu kota pasca perang alternatif dan ia kekal sejak itu. Sabah bergabung dengan Malaysia pada tahun 1963 ketika Malaysia ditubuhkan secara rasmi pada 16 September 1963 dan nama Borneo Utara ditukar menjadi Sabah. Sebelum ini, Borneo Utara memperolehi pemerintahan sendiri dari Inggris pada 31 Ogos 1963. Sabah memasuki era baru ketika dia menjadi sebahagian daripada Malaysia